Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada anak-anak tahun 6 yang cikgu sayangi. Apa khabar anda semua? Cikgu harap agar anda semua masih bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan tema istimewanya keluargaku dengan tajuk pada hari ini iaitu Permata Keluargaku. Jom kita belajar. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran kita dengan lebih lanjut, apa kata kita berkenalan sekali lagi dengan standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Standard kandungan pada hari ini ialah standard kandungan 2.2 iaitu membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Manakala untuk standard pembelajaran pada hari ini ialah standard pembelajaran 2.2.3 iaitu membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran nanti, anda akan berupaya untuk membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul dan dapat mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan betul. Seterusnya untuk kriteria kejayaan pada hari ini pula ialah pada akhir pembelajaran kita pada hari ini anda akan dapat membaca ayat dalam perenggan yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul dan juga mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 daripada 8 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan betul secara individu. Baiklah, tunggu apa lagi? Mari kita mulakan aktiviti pertama kita pada hari ini di bawah kemahiran membaca, iaitu membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Bagi murid-murid yang mempunyai buku teks sekarang, anda bolehlah membuka muka surat 3 untuk kita teruskan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita mulakan aktiviti yang pertama pada pembelajaran kali ini, iaitu membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Cikgu harap agar anda semua dapat membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mari kita mulakan. Permata keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaannya yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Bagiku Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang, aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Baiklah, tahniah diucapkan kepada anak-anak kerana berjaya untuk membaca petikan teks sebentar tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah, kita akan teruskan aktiviti kita pada hari ini dengan meneruskan aktiviti yang kedua, iaitu membaca dan mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan imbuhan. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut,
Apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan jenis-jenis imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Untuk pengetahuan kamu, imbuhan juga dikenali sebagai kata terbitan. Dan seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, terdapat 4 jenis imbuhan utama dalam bahasa Melayu, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Mari kita lihat dahulu imbuhan awalan. Imbuhan awalan digunakan untuk mengubah bentuk atau tugas, dan biasanya imbuhan ini akan ditambahkan di bahagian hadapan perkataan. Contoh imbuhan awalan yang biasa kita gunakan ialah ber, men, di dan ter. Dan contoh perkataannya ialah bermain, menulis, dimakan dan terpijak. Baiklah, untuk imbuhan yang kedua pula iaitu imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran digunakan untuk membentuk kata nama terbitan daripada kata adjektif, kata kerja dan juga kata nama. Dan untuk imbuhan akhiran ini akan ditambah di bahagian belakang perkataan. Contoh imbuhan akhiran ialah imbuhan akhiran an, i dan juga kan. Bagi contoh perkataan yang mengandungi imbuhan akhiran ialah bangunan, percayai dan ditubuhkan. Baiklah, kita lihat pula imbuhan yang ketiga iaitu imbuhan apitan. Imbuhan apitan bermaksud imbuhan yang terdapat pada awal dan akhir sesuatu perkataan dasar secara serentak dan ditambah di bahagian depan dan juga belakang sesuatu perkataan. Contohnya, pen-an, men-an, ke-an dan di-kan. Kita lihat contoh perkataan bagi imbuhan apitan iaitu pengalaman, menceritakan, kebudayaan dan juga dimasukkan. Baiklah, kita teruskan dengan imbuhan yang terakhir pada hari ini iaitu imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang dimasukkan atau disisipkan di tengah-tengah. Contohnya, l, dan Contoh perkataan bagi imbuhan sisipan ialah telapak, gerigi dan kemuncuk. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun berkenalan dengan 4 jenis imbuhan dalam bahasa Melayu, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti kedua pada hari ini, iaitu membaca dan mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Baiklah, pada awal tadi kita telah pun membaca teks Permata Keluargaku. Di dalam teks Permata Keluargaku yang telah kita baca tadi, terdapat beberapa imbuhan di dalam setiap perenggan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi baiklah, sekarang mari kita keluarkan bersama-sama setiap imbuhan yang terdapat dalam setiap ayat dalam teks tersebut. Kita lihat yang pertama bagi perenggan pertama. Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Baiklah, dalam petikan perenggan pertama ini terdapat beberapa imbuhan yang dapat kita lihat. Yang pertama bagi perkataan belajar. Belajar kata dasarnya ialah ajar dan ber ialah imbuhan awalan. Bagi perkataan menulis pula, daripada kata dasar tulis dan imbuhannya ialah imbuhan me. Untuk perkataan membaca pula, imbuhan awalan mem bagi kata dasarnya membaca dan mengira pula kata dasarnya ialah kira. Bagi perkataan bersungguh-sungguh, imbuhan ber digunakan bagi kata dasar sungguh. Seterusnya, untuk perkataan memberikan termasuk dalam kategori imbuhan apitan. Kata dasarnya ialah beri, penambahan imbuhan mem dan kan. Sama juga dengan perkataan bimbingan.
Bimbingan merupakan imbuhan akhiran dengan imbuhan an di belakang. Baiklah, seterusnya kita lihat pula pada perenggan yang kedua. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Baiklah, terdapat beberapa imbuhan yang dapat kita perhatikan dalam perenggan kedua ini. Yang pertama, perkataan pencapaian. Pencapaian kata dasarnya ialah capai. Imbuhan yang ada dalam kata ini ialah pen dan an. Jadi ia merupakan imbuhan apitan. Untuk perkataan pelajaran, kata dasarnya ialah ajar. Jadi imbuhan ini ialah imbuhan apitan dengan penambahan pe dan an di hadapan dan belakang perkataan. Seterusnya untuk perkataan keistimewaan, kata dasarnya ialah istimewa. Jadi ini merupakan imbuhan apitan dengan penambahan ke dan an. Seterusnya bagi perkataan terserlah, kata dasarnya ialah serlah. Imbuhan ini merupakan imbuhan awalan iaitu ter. Dan seterusnya bagi perkataan melukis, kata dasarnya ialah lukis dan imbuhannya ialah me. Dan untuk perenggan yang kedua yang terakhir bagi perkataan lukisan, kata dasarnya juga lukis dan imbuhan akhirannya ialah an. Baiklah, kita teruskan pula dengan perenggan yang ketiga dalam teks ini. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Baiklah, dalam perenggan ketiga ini, perkataan berimbuhan yang pertama dapat kita lihat sama seperti di dalam perenggan kedua iaitu melukis dengan kata dasar lukis dan imbuhan awalannya me. Untuk perkataan seterusnya ialah meminta, kata dasarnya ialah pinta dan imbuhannya ialah imbuhan awalan iaitu me. Seterusnya untuk perkataan menilai, kata dasarnya ialah nilai dan imbuhan yang ditambah ialah me. Seterusnya untuk perkataan melihat, kata dasarnya ialah lihat dan imbuhan awalannya ialah me. Dan untuk perkataan terakhir di dalam perenggan ketiga ialah menahan, kata dasarnya ialah tahan dan imbuhan yang ada di sini ialah imbuhan awalan me. Baiklah, kita akan teruskan pula dengan perenggan keempat dalam teks ini. Bagiku Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang aku berasa malu. Baiklah, di dalam perenggan keempat ini, kita dapat perhatikan imbuhan menghasilkan. Menghasilkan dapat dilihat kata dasarnya ialah hasil dan imbuhan di dalam perkataan ini ialah meng dan kan. Bagi perkataan lukisan pula, kata dasarnya lukis dan imbuhannya ialah imbuhan akhiran. Bagi perkataan melukis, sama seperti yang telah kita bincangkan, penambahan imbuhan awalan me, dan perkataan berasa, kata dasarnya ialah rasa dan imbuhan awalannya ialah imbuhan be. Baiklah, kita beralih kepada perkataan yang berimbuhan terakhir di dalam perenggan yang terakhir iaitu perenggan yang kelima. Mari kita bacakan bersama-sama. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Di dalam perenggan ini terdapat beberapa imbuhan yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, perkataan berusaha. Kata dasarnya ialah usaha dengan penambahan imbuhan awalan iaitu ber.
Seterusnya untuk perkataan menggilap, kata dasarnya ialah gilap dan imbuhan awalan meng ditambah pada perkataan tersebut. Seterusnya untuk perkataan dihantar ialah imbuhan awalan di. Bagi perkataan menyertai, imbuhan apitan me dan i. Seterusnya bagi perkataan pertandingan, kata dasarnya ialah tanding, imbuhan apitan depan dan belakang, per dan an. Seterusnya untuk perkataan dimasukkan, imbuhan apitan juga, penambahan di dan an. Dan perkataan lukisan, imbuhan akhiran an. Seterusnya perkataan meningkatkan, kata dasarnya ialah tingkat dan imbuhannya ialah men dan kan, imbuhan apitan. Dan perkataan terakhir ialah kemahiran, kata dasarnya ialah mahir, imbuhannya ialah imbuhan apitan dengan penambahan ke dan an. Baiklah, cikgu harap agar murid-murid dapat memahami dan mengenal pasti perkataan yang berimbuhan di dalam ayat teks Permata Keluargaku. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun berjaya untuk mengenal pasti perkataan berimbuhan di dalam ayat di dalam teks Permata Keluargaku. Baiklah, kita akan teruskan aktiviti pada hari ini dengan melagukan syair. Baiklah, sebelum itu cikgu ingin bertanya kepada kamu bagaimana cara untuk kita mengenal pasti sama ada teks tersebut merupakan syair. Caranya adalah dengan melihat perkataan akhir bagi setiap perenggan ataupun setiap rangkap. Rima bagi teks ini ialah rima a yang menunjukkan rima yang sama. Jadi ini merupakan bentuk syair. Baiklah, kita akan lagukan syair ini dengan irama Siti Zubaidah. Bakat irfan mula disedari, bakat istimewa sukar dicari, rasa gembira tidak terperi, anugerah Tuhan kami syukuri. Nasihat guru irfan turuti, tunjuk ajarnya sentiasa diikuti, kuat semangat dan cekal hati, tekun berusaha tidak berhenti. Ibu dan ayah tidak menghalang, malah gembira bukan kepalang. Semoga irfan terus cemerlang, memburu kejayaan gilang gemilang. Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu lagukan syair dengan irama Siti Zubaidah. Selamat melagukan syair. Baiklah, sebentar tadi kita telah lagukan syair dengan irama Siti Zubaidah. Baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti berikutnya, iaitu membaca dan mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan yang terdapat dalam syair. Baik, kita perhatikan dahulu rangkap pertama dalam syair ini. Perkataan berimbuhan yang pertama ialah disedari, iaitu perkataan berimbuhan apitan. Perkataan kedua ialah dicari, iaitu perkataan berimbuhan awalan. Perkataan ketiga ialah terperi
iaitu perkataan berimbuhan awalan, dan perkataan yang keempat ialah syukuri, iaitu perkataan imbuhan akhiran. Bagi rangkap kedua pula dalam syair ini, sama-sama kita perhatikan. Perkataan yang pertama ialah turuti dengan imbuhan akhiran di belakang. Seterusnya diikuti imbuhan apitan, iaitu penambahan di dan i. Seterusnya perkataan berusaha, iaitu penambahan imbuhan awalan, dan perkataan berhenti, iaitu perkataan imbuhan awalan dan apitan, iaitu ber dan i. Baiklah, untuk rangkap yang terakhir, perkataannya ialah menghalang, iaitu imbuhan awalan, memburu, juga imbuhan awalan, kejayaan, iaitu imbuhan apitan, ke dan an, dan gemilang, imbuhan sisipan, Baiklah, sekarang cikgu mahu kamu senaraikan kesemua perkataan berimbuhan yang terdapat di dalam syair ini. Baiklah, kita telah selesai melaksanakan aktiviti yang pertama dan aktiviti yang kedua untuk pembelajaran kita. Apa kata kita beralih pula untuk aktiviti yang ketiga dalam pembelajaran pada kali ini. Dalam aktiviti ini, anda akan menjelaskan pernyataan berdasarkan teks. Baiklah, berdasarkan teks yang telah pun kita baca pada awal pembelajaran tadi, sekarang kita akan menjawab 4 soalan pemahaman berdasarkan teks yang telah kita baca. Soalan yang pertama ialah ceritakan bakat istimewa Irfan. Soalan kedua, terangkan sikap Abang Irfan. Soalan yang ketiga, nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Dan yang terakhir ialah huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Dan ingat, untuk soalan pemahaman, anda mesti menjawab dalam bentuk ayat yang penuh. Baiklah, mari kita teliti terlebih dahulu soalan pertama yang diujarkan, iaitu ceritakan bakat istimewa Irfan. Untuk mencari jawapan, kita perhatikan dahulu teks yang telah kita baca pada awal pembelajaran tadi. Untuk menjawab persoalan ini, anda dapat lihat seperti yang telah cikgu gariskan ada di dalam perenggan yang kedua. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Jadi melalui pernyataan ini, kita tukarkan di dalam bentuk ayat penuh. Jadi jawapannya akan berbunyi, Irfan sangat berbakat dalam bidang seni lukis. Lukisan yang dihasilkannya sangat kreatif dan sering mendapat pujian daripada ahli keluarganya. Baiklah, sekarang mari kita beralih pula kepada soalan kedua, iaitu terangkan sikap Abang Irfan. Seperti yang telah kita ketahui, Abang Irfan ialah pencerita di dalam teks ini dan boleh kita cari jawapannya pada perenggan pertama. Seperti yang anda dapat lihat, cikgu telah gariskan jawapan yang dapat kita perhatikan, iaitu sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Jadi ayat ini akan kita tukarkan di dalam bentuk ayat yang penuh, iaitu Abang Irfan iaitu Amar sangat bertanggungjawab dan prihatin terhadap adiknya. Dia sentiasa membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada adiknya supaya berjaya. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada soalan yang ketiga, iaitu nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Untuk menjawab jawapan kepada soalan ini, kita lihat perenggan yang terakhir di dalam teks Permata Keluargaku. Seperti yang anda dapat lihat, cikgu telah gariskan jawapan untuk persoalan ini. Kita tukar bersama-sama di dalam bentuk ayat yang lengkap yang berbunyi,
Ibu bapa Irfan tidak menghalang minat anaknya dalam seni lukis, malah memberikan sokongan dan dorongan agar Irfan beroleh kejayaan dengan menghantar Irfan untuk mengikuti kelas lukisan dan memasukkan Irfan dalam pertandingan melukis. Baiklah, sekarang kita telah tiba kepada soalan yang terakhir, iaitu huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Untuk soalan ini ialah soalan berbentuk pendapat ataupun soalan kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi anda perlu membuat satu kesimpulan untuk menjawab soalan ini. Bagaimanakah cara yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya? Antara cadangan jawapan yang dapat anda tulis ialah Irfan perlu mengikuti kelas lukisan secara lebih intensif dan sentiasa peka dengan perkembangan seni lukisan tanah air dan antarabangsa. Kosakata baharu untuk hari ini ialah intensif, iaitu yang membawa maksud giat ataupun usaha yang bersungguh-sungguh. Nampaknya anda telah berjaya untuk menamatkan keempat-empat soalan dan berjaya untuk menjelaskan pernyataan berdasarkan teks. Baiklah, tahniah cikgu ucapkan kepada anda kerana berjaya melengkapkan aktiviti yang ketiga ini. Nampaknya sesi pembelajaran kita pada hari ini telah tiba ke penghujungnya. Baiklah, tahniah cikgu ucapkan sekali lagi kerana telah berjaya mengikuti ketiga-tiga aktiviti pada hari ini, iaitu aktiviti di bawah kemahiran membaca. Jadi untuk tugasan pada hari ini, terdapat 3 tugasan yang perlu anda sempurnakan, iaitu yang pertama, anda perlu menyenaraikan semula perkataan yang mengandungi imbuhan mengikut jenisnya berdasarkan teks syair yang telah kita lakukan sebentar tadi. Untuk tugasan yang kedua pula, cikgu ingin anda semua membaca semula teks Permata Keluargaku dengan sebutan dan intonasi yang betul. Dan untuk tugasan yang ketiga pada hari ini, anda perlu menjawab semula soalan pemahaman yang telah pun kita bincangkan tadi dengan menulis semula di dalam buku anda. Baiklah, anda boleh memilih sama ada untuk menjawab soalan ini secara di atas talian berpandukan pautan yang cikgu berikan ataupun berdasarkan lembaran kerja yang akan cikgu berikan. Nampaknya kita telah tiba ke penghujung kelas. Cikgu harapkan agar anda semua dapat mengaplikasikan semua pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Jaga diri selalu. Salam jumpa lagi daripada Cikgu Mariam.